Tolong like, share, komen, subscribe. Ramalan awal, kekuatan parti di PRN ke-17. Parti Gabungan Rakyat Sabah atau ringkasnya GRS, kini berdepan ujian besar menjelang pilihan raya negeri ke-17. Setelah mengambil alih tampuk pemerintahan Sabah pada tahun 2020, GRS telah melalui fase penuh cabaran, daripada isu kestabilan dalaman hinggalah kepada tekanan daripada parti-parti pusat. Kini, masa depan gabungan ini bergantung kepada bagaimana mereka menilai kekuatan sebenar mereka di mata rakyat Sabah. Para 2. Sebagai penyandang kuasa, GRS mempunyai beberapa kelebihan asas. Antaranya ialah pengaruh sebagai parti pemerintah yang boleh menjalankan program pembangunan dan bantuan secara langsung. Di kawasan pedalaman dan luar bandar Sabah, faktor ini masih memainkan peranan besar dalam corak pengundian, terutama dalam kalangan pengundi yang melihat pembangunan fizikal sebagai tanda prestasi. Namun begitu, kekuatan luaran ini bukan jaminan kemenangan mudah. Dari sudut dalaman, GRS telah beberapa kali diuji dengan isu perpaduan antara parti-parti komponen. Gabungan ini terdiri daripada beberapa parti berbeza seperti Parti Gagasan Rakyat Sabah, PRS, CP, dan komponen kecil lain. Keretakan kecil akibat isu agihan kerusi dan kepentingan individu boleh menjejaskan kekuatan jentera secara keseluruhan jika tidak ditangani segera. Tambahan pula, hubungan GRS dengan kerajaan pusat turut mempengaruhi prestasi mereka di peringkat negeri. Walaupun terdapat kerjasama melalui konsep kerajaan perpaduan, namun rakyat Sabah semakin celik politik dan dapat menilai antara kerjasama tulen dengan kompromi yang mungkin melemahkan suara rakyat negeri ini. Sentimen autonomi Sabah semakin kuat, terutama dalam kalangan generasi muda dan pemilih baharu. GRS juga dijangka masih kuat di kawasan majoriti bumi putera Islam, khususnya pantai barat utara, pedalaman Sabah dan beberapa kawasan pantai timur. Di kawasan ini, jentera GRS lebih tersusun dan berpengalaman. Namun begitu, sokongan ini tidak boleh dianggap kekal. Kemasukan parti-parti lokal yang lebih lantang memperjuangkan hak Sabah serta kehadiran calon-calon bebas yang popular di akar umbi turut memberi tekanan kepada GRS. Dari segi pengundi bandar dan kawasan campuran seperti Kota Kinabalu, Penampang dan Sandakan, GRS menghadapi cabaran besar. Di sinilah pengundi cenderung membuat pilihan berdasarkan isu-isu nasional seperti integriti, ketelusan dan kecekapan pentadbiran. Sekiranya GRS gagal menjawab isu-isu seperti ketidaktentuan ekonomi, projek tidak siap dan pengurusan sumber negeri, mereka boleh kehilangan undi bandar secara ketara. Golongan belia, pengundi muda serta mereka yang pertama kali mengundi pada PRN ke-11 juga menjadi penentu penting. Tinjauan awal tidak rasmi menunjukkan bahawa sebahagian besar mereka masih atas pagar. Persepsi mereka terhadap GRS agak bercampur. Ada yang menganggap GRS lebih stabil berbanding pembangkang, namun ada juga yang melihatnya sebagai terlalu kompromi dengan kerajaan pusat. GRS perlu bijak mendekati kumpulan ini melalui pendekatan media sosial dan naratif yang meyakinkan. Para lapat dari segi angka, sekiranya pilihan raya diadakan dalam suasana politik seperti sekarang, GRS berpotensi menang antara 25 hingga 35 kerusi daripada keseluruhan 23 kerusi Dewan Undangan Negeri. Namun, untuk memperoleh majoriti mudah, mereka memerlukan sekurang-kurangnya 37 kerusi. Maka, sebarang kehilangan kerusi akibat perpecahan dalaman atau sabotaj calon boleh membawa kesan besar kepada survival politik gabungan ini. Para seniman, kesimpulannya, GRS berada di persimpangan penting. Mereka masih mempunyai kekuatan sebagai gabungan pemerintah, jentera mantap dan rekod pembangunan. Namun, cabaran sebenar mereka ialah mengekalkan perpaduan dalaman, menangani sentimen anti-parti pusat, serta meyakinkan rakyat Sabah bahawa mereka masih layak untuk terus mentadbir negeri ini. PRN ke-11 bukan sekadar pilihan raya, ia adalah referendum terhadap arah tuju Sabah yang sebenar.